Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channel aku, Fik Firdaus. Okay, so sebelum tu aku nak ucapkan terima kasih kepada subscriber baru, dan juga terima kasih kepada korang semua yang menonton video-video aku sebelum ni. Sejak aku buat konten dalam ni, berduyun-duyun subscriber yang masuk dan juga subscribe channel aku ni. Dan juga viewer yang aku dapat pun alhamdulillah agak tinggi juga sebelum ni. Okay, so terima kasih kepada korang yang belum lagi follow aku punya channel ni. Okay, tekan saja button subscribe kat bawah ni dan tekan tombol loceng dekat sebelah tu, supaya korang tidak terlepas segala video ataupun segala update-update yang aku masukkan dekat dalam channel aku ni. Okay, so untuk video aku kali ni, aku nak sharekan dengan korang bagaimanakah seorang driver ataupun seorang rider dalam Move ni boleh kena scam. Sedangkan kita ni, okay, kita sebagai penghantar ni, kita hanya ambil order dekat point A dan hantar order dekat point B. Macam mana boleh kita kena scam ni? Nanti aku ceritakan dekat dalam video aku ni. Okay, supaya korang juga selepas ni tidak menjadi mangsa scammer-scammer yang ada dekat dalam ni. Okay, nak tahu macam manakah modus operandi yang mereka lakukan untuk nak scam rider dan juga driver ni? Jom aku kongsikan. Okey, macam ni. Customer buat order. Okey, customer buat order dekat apps Lalamove. Okey. Dan dekat order dia tu, okey, dia minta kita bayar certain amount. Okey, bila kita sampai dekat tempat pick up. Okey, so bila kita sampai dekat tempat pick up, contoh dia minta kita bayar RM100. And then bila kita sampai dekat tempat drop off nanti, dia suruh kita minta balik dekat penerima tu. Okey. So bila kita dah bayar dekat bila kita dah bayar dekat tempat kita pick up tadi, and then kita dah pun on the way nak pergi ke sana. Bila kita dah sampai dekat sana, kita call penerima tu tak ada dekat situ, tak wujud dekat situ. Ataupun bila kita call nombor tu dah talian ditutup, ataupun mungkin talian kita dah pun disekat sebab kita dah pun bagi duit. Okay, so untuk mengelakkan daripada terkenanya scam yang ada dekat dalam Move ni, tolong jangan ambil order yang perlu dahulukan duit kita. Okey, order yang perlu kita dahulukan duit kita. Kalau tak ada receipt ke ataupun tak ada apa-apa bukti ke, jangan ambil order tu. Untuk menyelamatkan diri kita lah dan juga duit kita. Okey, sebab bukan mudah untuk kita nak cari duit ni sekarang ni. Okey, tapi kalau kena scam sekali dah kena scam, habis semua duit kita. Pengalaman rider yang sebelum ni yang banyak aku tengok lah. Okay, kebanyakan rider baru lah. Okay, kebanyakan bila ada order, okay, bila ada order yang masuk, contoh order besar lah. Okay, contoh order yang berpuluh-puluh ringgit, contoh RM40, RM30 ke atas, RM50. Okay, order yang macam ni, dia senang nak pancing rider lah, senang nak pancing driver. Okay, sebab driver suka order-order yang besar macam ni. Okay, kita panggil job jerung lah kan. Okay, job yang besar macam ni. So bila tengok job besar tu, kita terus slide sub. Okay, bila kita dah slide dekat bawah tu, and then dia letakkan note. Okay, dia suruh kita bayar duit dulu, and then kita pun pergilah bayar dekat dia. And then satu lagi cara, dia berpakat dengan kawan dia. Okay, dia berpakat dengan kawan dia tu dia letakkan sebagai penerima. So kawan scammer ni, dia akan call. Dia akan jawab bila kita call. Masa kita dekat sebelum kita nak hantar barang tu lah. Okay, dia akan pick up lah kita punya call. And then kita nak confirm kan, and then kita pun tanya dia semua. Dia cakap okay semua. Nanti bila sampai dekat sana dibayar, and then kita pun pergi hantar. Dah sampai dekat sana, tak ada pun orang tu dekat situ. So ini dikategorikan sebagai scam lah kan. Okay, kita dah pun bayar, kita dah pun dahulukan duit kita, and then bila kita nak pergi hantar dekat sana, and then dijanjikan tips lah, dia nak bayar lebih lah kan. Bila sampai dekat sana, zero guys. Tak ada orang tu dekat sana, dan secara tak langsung kita dah pun rugi dekat situ. Okay, tapi kalau kes-kes yang macam ni, bila kita tak ada receipt, bila kita tak ada bukti untuk kita nak tunjukkan dekat HQ ataupun dekat
dekat office dalam move kan, sebagai bukti kita dah pun buat pembayaran, okey, maknanya kita susahlah untuk kita nak dapat nak dapat duit kita balik lah, okey, melainkan kita boleh hanya pergi buat report lah, okey, buat report dan untuk untuk membuktikan kita ni kena scam. Tapi untuk nak dapat bayaran balik tu daripada HQ agak susah sikit lah kan, okey. Melainkan kalau kita kalau betul-betul nak ambil order buy for you, pastikan korang ambil yang order daripada atas kedai lah kan. Okay, contohnya kedai telefon ke kan, minta kita bayar dulu, and then dia bagi kita receipt, and then kita pun pergi hantar dan orang tu pun bayar balik dekat kita. Okay, kalau dia tak bayar, sekurang-kurangnya kita boleh pergi balik dekat kedai tadi, kita pun ada receipt kan. Okay, kalau kita ambil secara kalau kita ambil order secara individual, okay, susahlah untuk kita nak pergi trace balik orang tu dekat mana. Okay, so pastikan korang tidak menjadi mangsa scammer yang nak minta dahulukan duit ke, nak minta buat bayaran dulu ke, okay, dan sampai sana baru penerima tu nak bayar kat kita balik. Okay, tolong jangan ambil order-order yang macam ni, okay, untuk mengelakkan duit kita daripada hangus. Kebanyakan kes-kes yang ada dekat luar sana kebanyakan jadi macam tu lah. Okay, dahulukan duit, tak ada receipt, tak ada bukti, and then pergi hantar dekat dekat alamat penerima tu. Dah sampai sana dah tak ada penerima tu tak wujud kan. So susahlah untuk kita nak claim balik duit kita tu. Okay, dan Lalamove pun tak akan layan order-order yang mana ataupun claim-claim yang macam ni kan, yang kena scam ni. Okay, so pastikan kalau kita buat buy for you, pastikan ada receipt. Okay, pastikan orang yang ada orang penerima tu betul-betul wujud. Okay, supaya kita tidak ditipu. Okay, aku sendiri sebenarnya aku buat Lalamove ni sejak daripada tahun 2019 dulu. Aku tak pernah ambil order-order yang dahulukan duit aku dulu. Okay, yang mana order tu aku kena bayar dulu, dan sampai dekat sana baru aku claim balik. Aku tak pernah buat job yang macam tu. Okay, sebab sistem Lalamove ni, kita hanya, bagi aku punya mindset lah, okay, kita hanya ambil barang dan hantar barang. Okay, kalau nak kena bayar, kenapa orang tu tak transfer sendiri duit tu, okay, dekat dalam account ke, ataupun menggunakan apa-apa saja method payment lah kan. Sekarang ni kan dah mudah, okay, banyak cara untuk kita nak buat pembayaran secara online ni. Jadi kenapa kita nak kena dahulukan duit kita, okay, sedangkan diorang boleh buat pembayaran secara atas talian ni. Okay, kalau diorang buat pembayaran atas talian, kita hanya pergi ambil barang dan hantar barang sahaja. So tak perlulah untuk nak buat pembayaran lagi. So kalau yang minta buat pembayaran tu, korang kena hati-hatilah. Okay, kadang-kadang tu aku kesian juga, adalah sampai kena scam, bukan sikit tau, 200, kadang 300, 400, okay. Semata-mata untuk nak dapatkan bayaran balik secara lebih. Contohnya bayaran kita nak pergi hantar tu katakan RM30, okay. Dan penghantar tu, okay, dia bagi tahu dia sanggup bayar lebih. Dia bagi tips RM20 ke RM30 ke untuk mengaburi mata rider ni supaya kita ambil order tu. Okey, bayar dekat dia dan kita pergi hantar nanti, dan kita akan dapat extra tips lah. Okey, itu antara salah satu cara ataupun taktik scammer lah. Ataupun modus operandi scammer ni untuk nak untuk nak tangkap ataupun nak perangkap rider-rider ni untuk ambil job tu, okey, dan buat pembayaran dekat mereka lah. Okey, sampai hari ni aku tengok banyak lagi job-job yang macam ni masuk. Boleh dikatakan setiap hari job-job yang perlu mendahulukan duit rider ni dekat customer tu, hari-hari masuk. Okey, hari-hari masuk minta duit, bayar 100 dulu, bayar 50 dulu, bayar 200.5 dulu, dan sampai dekat sana baru pergi ambil, baru redeem balik kan, ataupun baru claim balik kan. Tapi aku nak nasihatkan korang 99% lah, okey, job-job macam ni anda boleh kena scam. So berhati-hati, tolong jangan ambil job yang macam ni. Okey, so aku rasa sampai di sini saja perkongsian aku untuk kali ni. Dan sebelum aku nak mengakhiri video aku kali ni, aku tinggalkan korang semua dengan korang layanlah sendiri antara job-job yang sempat aku screenshot, yang sempat aku save melalui grup-grup
geng-geng Lala Move kan, okay? Yang mana job-job ni semuanya job-job scammer, okay? So, kita jumpa lagi untuk next video akan datang. Dan kepada korang yang belum subscribe, tolong subscribe dekat bawah ni. Dan insyaAllah aku akan uploadkan lagi konten-konten yang best untuk korang semua, okay? So, kita jumpa lagi untuk next video akan datang. Aku Fik Firdaus ingin mengundurkan diri. Assalamualaikum, jumpa lagi.